Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Hari ini hari Rabu 10 Februari 2021. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesihatan yang baik sampai sehingga hari ini. Dalam keadaan pandemik kita masih dikurniakan kesihatan yang baik. Semalam kita tengok statistik COVID pun semakin turun, semakin menurun. Berapa 2,000 lebih kalau tak silap saya cek. 2,000 lebih tak silap saya semalam. Graf dia makin menurun lah. Ya betul, 2,764 graf semakin menurun. Kita tak nak cerita pasal COVID pada hari ini, sebab dia macam-macam isu macam-macam isu pasal COVID ni. Yelah, kita nak dekat dengan pilihan raya lagi. So macam-macam dia punya rumors yang kita dengar. Tapi bagaimanapun kita jaga kesihatan kita, sebab COVID adalah real. COVID adalah real, dan sekarang ni pun vaksin, ada 2 vaksin dah masuk dalam Malaysia. Vaksin Pfizer yang mana clinical trials dia dah masuk fasa ketiga. Satu lagi vaksin dari China. Vaksin China tu dia baru permulaan, dia belum masuk fasa 3 lagi. Dia vaksin ni ada banyak fasa. Itu pun kita tengah tunggu dia punya result daripada vaksin tersebut. Okey, hari ni saya dapat satu soalan. Soalan ni menarik. Saya tak pernah jawab lagi soalan ni. Tapi soalan ni menarik sangat. Saya pilih soalan ni. Ada banyak soalan yang saya terima. Saya pilih soalan yang saya belum pernah sentuh dan belum pernah jawab lagi. Ustaz Fendi. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, soalannya, saya ingin mengetahui berkenaan dengan parasit ataupun parasite dalam badan manusia, dan sejauh mana ianya mengganggu pemakanan kita. Saya pernah diberitahu bahawa sebelum kita makan ubatan atau suplemen untuk merawat sesuatu penyakit, contohnya sakit kanser, kita perlu bunuh parasit yang ada dalam badan terlebih dahulu. Kemudian barulah rawatan seterusnya untuk memastikan keberkesanannya. Mitos atau fakta, doktor? Dari Puan Zaharun, Ipoh. Alright? Dia berkaitan dengan bahasa Melayu parasit. Kita sebutlah bahasa English dia, parasite. So nama dia adalah parasite. Okey, bila kita cakap berkaitan dengan parasit ni apa? Dalam istilah biologi, biological interaction, dia ada macam-macam interaction. Ada interaction yang benefit. Maknanya hubungan dia ada positif. Kita contohnya positif apa? Contohnya bacteria probiotics. Itu adalah mutual interaction. Mutual interaction. Probiotik perlukan kita, dia duduk dalam usus kita, kolon, dia perlukan kita. Bila dia masuk dalam usus kita, dia dapat makanan, fiber yang kita makan. Dan kita perlu dia juga, sebab kalau dia ada, maka kita boleh cegah daripada masalah immune system kita terjaga. Probiotik kalau ada, immune system kita terjaga, usus kita terjaga, masalah sembelit kita tak ada. Itu kita panggil mutual interaction, mutualism. Ada yang kita panggil sebagai negative interaction. Negative interaction maksudnya bila dia ada, kita ada masalah. Dia saja dapat untung, kita tak dapat untung. Hubungan ni, interaction ni kita panggil sebagai parasitism. Siapa yang ada? Makhluk apa yang ada dalam hubungan parasitism ni? Makhluk dia kita panggil parasite.
parasite ini sejenis microorganism yang kita tak boleh nampak with our naked eyes. We must observe them under microscope sahaja. Okay, dengan mata naked eyes kita tak boleh nampak. Okay. Sekeliling kita ni, kita hidup dengan microorganism juga. Kita hidup dengan bakteria. Kita hidup dengan fungi. Bertebaran dekat udara pun ada fungi. Tambah pula kalau anda nak tengok, kalau bangunan-bangunan lama ataupun dekat rumah anda sendiri, anda tengok. Kalau bahagian atap tu, bahagian ceiling tu, dia ada leaking, air leaking. Lepas tu ada tumpuk-tumpuk hijau dekat tempat air leaking tu, bocor tu. Kat situ akan wujudnya banyak spora, fungi. So fungi tu, spora tu akan bertebaran dekat udara. Menyebabkan anda boleh mengalami masalah alah, ada masalah pernafasan. So itu fungi. Ada juga makhluk yang kita panggil sebagai parasite. So parasite ni saya nak cerita sesuai dengan soalan daripada Puan Zah Harun dari Ipoh. Dia kata, betul ke dia ganggu pemakanan? Jawapannya adalah betul. Parasite ni mengganggu pemakanan kita, mengganggu nutrient absorption, menyebabkan kita makan apa-apa pun kita masih jadi macam kurus. Anda pernah dengar tak? Orang tu dia makan banyak-banyak macam mana pun, selera makan tinggi, tapi masih kurus. Contohnya lah, masih kurus, kering kontang, tak gemuk-gemuk. Lepas tu kita kata, ini ada saka ni, ada hantu raya ni dalam badan dia. Dari segi mistik punya, mungkin betul, mungkin ya. Sebab tu kita kena figure out dulu. Kalau kita kata, wah dia makan banyak-banyak tapi badan tak naik-naik apa semua kan, mungkin dalam badan dia terlalu banyak parasite yang kita panggil cacing. Ada kata saka, boleh juga jadi saka. Sebab tu kita kena check. Kalau dari dalam perubatan Islam, kita kena check lah. Panggil ustaz yang berkaitan, check tengok. Betul ke ada saka? Biasanya kalau tanda-tanda ada saka ke apa ni, dia makan banyak ni, dia ada timing dia. Mungkin tengah-tengah malam baru dia nak makan, ataupun time malam je dia tak boleh tidur. Itu mungkin ada tanda-tanda. Time maghrib saja dia dah macam tak senang duduk kan. Dia boleh jadi gelisah, dia jadi menjerit contohnya. Mungkin ada saka. Tapi macam relax, senang pun, semayang macam biasa, tapi makan banyak, tak naik-naik berat badan, tapi sakit. So kena check. Kalau perubatan Islam kata ni tak ada kaitan pun dengan ni, saya dah check, saya dah scan apa semua, tak ada masalah. Time tu lah kena tengok perubatan moden juga. Mungkin disebabkan cacing. Contoh anak kita susah nak membesar, kan? Dia makan banyak tapi berat badan tak naik. Kena check juga kot ada parasite yang kita panggil cacing. Orang kita panggil cacing. Kena makan ubat cacing apa semua kan. So kita kena tengok banyak angle. Jadi memang betul, kalau parasite ada dalam tubuh badan kita, memang dia akan mengganggu pemakanan. Dia ganggu dari segi nutrient absorption. Dia serap nutrien yang ada dalam tubuh badan kita, menyebabkan kita tak dapat nutrien tu. Okey, jadi saya nak cerita dulu berkaitan dengan parasite tu apa dia. Okey, hari ni topik first time saya bawa topik ni parasite Okey, dia adalah makhluk yang kita tak nampak. Yang dia ada tapi dia halus, sangat halus. Kehadiran dia pun kita tak sedar. Cuma kehadiran dia, kewujudan dia meninggalkan kesan. Kesan tu yang kita boleh tahu yang dia ada. Okey. Jadi dia adalah parasite ni, dia perlukan makanan. Dia bergantung pada perumah untuk dapatkan makanan. Dia tak boleh cari makanan sendiri. Itulah kita panggil parasite. Dia perlu bergantung pada perumah. Okey. Antara parasite contohnya kita panggil dalam istilah biologi kita panggil protozoa. Protozoa. P-R-O-T-O-Z-O-A. Lama dah saya tak dengar perkataan ni kan. Ini waktu zaman belajar biologi asas dulu. Pernahlah dengar protozoa. Protozoa ni hidupan halus. Contohnya plasmodium.
Kalau anda pernah dengar, Plasmodium yang menyebabkan demam malaria. Itu demam malaria disebabkan oleh parasit. Lagi apa lagi? Helminth. Helminth ni adalah kumpulan cacing. Cacing yang ada dalam usus, dalam kolon kita. Tengok budak banyak cacing, dia berak, dia keluar cacing panjang-panjang. Kita panggil apa? Cacing kerawit Cacing kerawit. Cacing kerawit kan. Cacing kerawit ni nama saintifik dia adalah helminth. Nama dia adalah helminth. Dia wujud dalam usus kita, dalam kolon kita. Okey. Ada tak jenis manusia yang parasit? Ada juga yang hisap darah manusia. Okey, lagi satu ectoparasit. Ectoparasit ni dia ada dekat luar. Dia tak ada dekat dalam badan kita, tapi dia ada dekat luar. Dia boleh masuk dalam badan kita. Contohnya kutu. Kutu sejenis parasit. Kutu, pacat, serangga-serangga ataupun serangga-serangga yang hisap darah manusia. Kutu hisap darah manusia. Kutu dekat rambut kita kan. Kutu babi kan. Kutu rambut kan. So dia adalah parasit. Sebab apa nama dia parasit? Sebab dia hisap darah manusia. Manusia tak dapat apa-apa benefit, dia saja dapat untung. Itulah parasit nama dia. Kutu, pacat, okey, lintah, ni kategori parasit. Okey, cara jangkitan dia adalah hidupan ni, parasit ni dia dibawa oleh satu pembawa. Dia ada transport dia. Pembawa dia ni kita panggil, istilah sains dia kita panggil vektor. Dia perlukan vektor untuk masuk dalam tubuh badan kita. Contohnya lah kutu babi contohnya. Kutu babi bukan kutu kat rambut tu, kutu babi. Kutu rambut pun iya juga, tapi biasanya kutu babi. Ada pernah tengok kutu babi? Ya Allah, kalau dia gigit sakit sangat kutu babi kan. Sebab apa kita panggil dia kutu babi? Sebab dia ada pada babi. Memang banyak dekat babi. Saya tahu ni, ialah rumah saya dekat kampung, bila ayah saya cerita. Kalau kat badan babi, rumah saya tu keliling hutan. Kat kampung, keliling hutan, memang biasa ada babi lah. Comel-comel lah babi hutan kan. Bukan warna pink tu, warna black. Dia ada janggut. Ganas. So, saya bela kucing. Mak saya bela kucing, 2 ekor kucing. Kucing siam kita panggil. Tapi kucing tu cantik sangat. Bulu dia lebat. Saya selalu pesan kat mak saya, bila dah bela, kita bagi makan apa semua tu, janganlah biar dia kurung saja. Dia pun nak, otot dia pun nak kuat kan. Kasihlah dia lepas, biar dia main, biar dia panjat sikit kan. So mak saya kata kalau dia lepas, dia entah ke mana-mana, nanti dia pergi ke hutan, nanti nak dekat petang-petang baru dia balik nanti. Bila balik, bulu dia dah nanti kotor kan. Waktu tu saya tak tahu benda tu kan. Saya kata, yalah kita macam kesian, bila nak bela dia, janganlah kurung saja, biarlah sesekali lepas untuk kuatkan otot dia, biar dia berjalan, biar dia berlari. Itu memang sifat binatang kan. Jadi saya lepas, bila saya balik memang saya akan pasti saya akan lepas. So bila balik memang kita pegang-pegang ni kan, kita pegang dia. Satu hari tu ada something yang gigit dekat badan saya. Saya ingat ke benda tu tai lalat warna hitam. Saya ingat ke tai lalat baru nak tumbuh. Saya nak cabut, sakit lah. Nak cabut dia macam dia melekat, sakit. Saya ingat ke tai lalat tu baru nak tumbuh. So saya biarlah dia kan. Ada macam seketul besar jugalah. Nak tarik, sakit. Tak apalah, tunggu dalam satu hari kan. Satu hari esoknya rasa macam ni, sakit lah. Dia merah-merah kan. Lepas tu saya tengok betul-betul. Rupanya ada macam, ada gigi. Bukan gigi, ada macam dia gigit kan. Saya kata ini bukan tai lalat ni. So saya tarik kuat-kuat, saya tarik baru tercabut. Wah, merah, memang sakit sangat. Lepas tu saya ambil tisu, saya picit dia, keluar darah. Saya tunjuk kat mak saya. Mak saya kata, inilah kutu babi. Ini biasanya kucing yang bawa. Dia entah masuk dalam semak, entah hutan mana dia masuk. Lepas tu dia balik. Kutu babi tu melekat pada dia punya bulu. Jadi kutu babi tu adalah parasit. Kita adalah perumah. Kutu babi tu nak isap darah kita. So kita adalah perumah. Kutu babi tu adalah parasit. Vektor dia siapa? Vektor dia adalah
kucing. Kucing pembau kutu babi tu. Kalau nak harapkan kutu babi tu di hutan, dia jalan pergi kat kita, taklah. Dia mesti kan ada vektor yang pembawa dia. Itulah yang anda boleh faham berkaitan dengan parasite. Itu salah satu jenis parasite. Okay? Dia nak isap darah manusia. So, dia perlukan vektor. Jadi, cara jangkitan dia melalui vektor. Ada jenis parasite bila dia dah ada pada tubuh badan kita. Contohnya macam kutu rambut. Kutu kat rambut ni, dia mungkin merebak dekat melalui binatang juga. Contohnya, kita pegang-pegang binatang ke kambing apa semua tu, contohnya lah. Lepas tu, dia melekat dekat rambut kita, terperangkap, maka dia bertelur. So, cara dia merebak, cara jangkitan dia adalah dia bertelur dengan banyaknya. Bila bertelur dengan banyaknya, maka dia akan menetas telur tu. Time tu lah bila dia dah dapat hinggap pada perumah kutu adalah kulit rambut lah. Kulit kepala. So, bila bertelur, dia banyak, dah merebak, dah pecah, dah hatch dia punya telur tu, maka dia akan isap kulit kepala kita, darah pada kulit kepala kita, dan kita akan rasa macam gatal. Itu contoh parasite. Ada lagi parasite yang contohnya cacing kerawik. Itu kita panggil, apa tadi saya cakap, helminth. Helminth ni, cacing kerawik ni, dia dapat daripada mana? Mungkin dapat dari perkakas dapur kita yang kotor, ataupun daripada buah-buah yang kita tak basuh dengan bersih. Dalam buah ada ulat kan, dalam sayur ada ulat, dalam buah ada ulat. Ulat itulah parasite. Anda jangan dengar orang cakap tak apa, ulat dalam buah tak apa, boleh makan. Itulah parasite. Tak boleh makan. Jangan suka-suka saja nak makan. Jangan suka-suka saja nak makan. Jadi bila buah ada parasite, kita makan, nampak ada cacing, kita panggil ulat lah. Senang kata ulat lah. Kita makan, masuk dalam perut kita sampai ke usus kita. Kalau dia banyak, nasib lah. Kadang-kadang kita tak nampak, halus sangat. Kita takkan nampak, dia bukan besar. Kalau besar kita tarik buang. Halus sangat. Takut sampai dalam usus kita, dia bertelur. Time itulah buang air, najis kita ada cacing kerawik. Dia boleh dibawa melalui perkakas dapur, pinggan mangkuk yang kotor, tak dicuci dengan baik, makanan yang kita hidang tak berapa nak baik, kita tak basuh dengan baik. So parasite datang daripada situ sebenarnya. Jadi bila dia dah bertelur kat situ, dia akan menetas dalam usus kita. Bila dia menetas dalam usus kita, dia membiak, dia nak makanan. Bila dia nak makanan, dia akan dapat makanan daripada mana? Makanan daripada nutrien yang kita makan. Jadi apa yang kita makan tu, kita bagi pada dia. So dia yang membesar. Kita tak dapat lah. Bila kita dapat, kita kurus. Dia dia ambil makanan yang kita makan, nutrien yang kita makan tu, dia makan. So dia membesar. Membiak dengan banyaknya. Maka kita makin kurus. Selera makan okey, naik, tapi makin kurus. Ataupun selera makan dah makin kurang. Dia boleh jadi macam tu juga. Boleh jadi macam tu juga. Selain pada tu, air yang bertakung, air yang tercemar, semua. Jadi kebersihan tu sangat penting. Saya sangat bersyukur bila berlakunya pandemik COVID ni, ada hikmahnya. Orang mula menjaga kebersihan. Saya pun mula menitik beratkan kebersihan. Kita nak pegang anak kita masih kecil kan, baby masih kecil. Kita keluar ke mana-mana, walaupun kita tahu tangan kita dah bersih dah, tapi bila sampai rumah, saya mesti sabun siap-siap. Sabun, bersih-bersih tangan, baru pegang baby. Sabun, basuh muka semua, baru pegang baby, nak cium baby pun okey. So kita dah makin jaga-jaga. Bila orang bersin apa tu, kita dah lari. Bila bersin, akan merebak. Itu virus. Kalau dia ada virus kan, parasite mungkin tak ada berterbangan kat udara. Virus mungkin. So dekat situ pembelajaran microbiology ni lebih praktikal. Siapa yang pernah belajar microbiology, dia lebih praktikal lah. Time ni, COVID ni baru dia faham apa yang dia belajar dulu-dulu. Okay?
air tercemar. Haiwan boleh jadi vektor juga. Kita bela burung, kita bela kucing, kita bela apa-apa. Jadi haiwan ni bila kita bela dia, lepas bela, berhati-hati. Bila kita dah pegang dia apa semua, make sure kita basuh bersih-bersih tangan kita. Baru kita hidangkan makanan, baru kita nak makan. Jadi pendek kata, tangan sentiasa kena bersih lah. Boleh juga parasite ni boleh juga merebak dari manusia kepada manusia. Manusia ke manusia, kita peluk, cium apa semua tu boleh merebak. Dari dalam buah-buah dan makanan pun boleh merebak. Saya nak cerita apa tadi, buah, makanan daripada sayur, buah boleh merebak juga. Sebab itulah ada dalam soalan dia Puan Zuharun ni dia ada tanya berkaitan dengan kanser. Okey, nanti saya cerita nanti berkaitan parasite dan kanser. Okey. Jadi okey. Jadi Puan Zu ni tanya, saya ulang balik soalan. Dia kata, saya ingin mengetahui berkenaan parasite dalam makanan manusia dan sejauh mana ia mengganggu pemakanan kita. Ya, dia akan mengganggu pemakanan kita dari mengganggu nutrient absorption, penyerapan nutrien pada makanan tersebut. Saya pernah diberitahu bahawa sebelum kita makan ubatan atau suplemen untuk merawat sesuatu penyakit, contohnya sakit kanser. Contohnya kanser lah, kita perlu bunuh parasite yang ada dalam badan terlebih dahulu, kemudian barulah rawatan seterusnya untuk memastikan keberkesanannya. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Bukan mitos, bukan fakta. Dia betul tapi indirectly. Dia bukan secara direct, dia indirectly. Contohnya macam ni lah. Apa-apa pun penyakit, apa-apa pun rawatan kita nak buat, kita nak rawat penyakit yang kita hadapi dengan pemakanan, kita nak jaga pemakanan. First kali anda kena tahu, penyerapan makanan bermula dari usus kecil. Tempat penyerapan makanan tu berlaku pada usus kecil. Kita punya small intestine, usus kecil kita, penyerapan makanan berlaku di situ. Jadi bila penyerapan berlaku di situ, maka kita kena usus kita mesti berada dalam keadaan yang baik. Bebas dari parasite, bebas dari patogenik bakteria dan sebagainya. So mesti kena berada dalam keadaan baik. Jadi memang betul kalau ada parasite, maka kita nak rawat dengan pemakanan, kita nak makan suplemen, contohnya apa dan sebagainya tu. Kalau ada parasite, maka dia tak berapa efektif. Sebab itulah kalau kanser ni adalah sejenis autoimmune disease. Bila autoimmune disease, apa-apa penyakit yang boleh membawa kepada sistem imun, yang boleh rosakkan sistem imun, maka ini kita kena elakkan. Sebab itulah medical doctor dia pesan, kalau nak masak sayur, nak makan sayur, mesti masak, jangan makan mentah. Betul, kalau sayur tersebut kita tak berapa bersih basuh. Jadi masak tu lebih baik. Kalau tak berapa bersih kita basuh, lepas tu bakteria ada masih ada, kuman parasite masih ada, maka dahlah kita ada masalah kanser. Jadi kita makan benda tu, makan mentah, dia boleh terukkan lagi kita punya immune system become worse. So become worse, kita dah ada kanser, lagi teruk lagi lah. Jadi sebab itulah dinasihatkan masak dengan masak dulu, elakkan pada makan mentah. Yang terbaik sebenarnya memang makan mentah, sebab nutrien tu masih dikekalkan. Tetapi kalau kita masak pun tak berapa nak hygienik, dapur kita pun tak berapa nak bersih, senduk kita pun bila dah bersih, dah basuh, kita gantung macam tu saja. Sebab tu kalau senduk, kalau nak betul-betul bersih, dah gantung. Bila kita dah gantung berhari-hari kita tak pakai, kita kena, bila nak masak kita basuhkan balik, bilas, takut habuk-habuk. Itu kena bersih betul. Jadi memang seeloknya kita masak dulu. Sebab kadang-kadang dalam sayur pun dia ada parasite. Contohnya dalam kangkung.
Kangkung contohnya, batang kangkung tu. Batang kangkung tu boleh jadi parasite. Kangkung dekat tanah. Ataupun kalau tambah kita makan kangkung kampung, dia tumbuh dekat paya, tumbuh dekat tepi longkang, semua tu ada parasite. So katakan ada parasite pada batang kangkung, kita bukan belah batang kangkung tu, potong-potong macam tu saja. Kangkung tu, batang kangkung yang berlubang tu kita masak. Bayam tu ni, bila kita masak bayam kan bayam ada tanah pasir, kadang-kadang bila kita buat sup bayam pun kadang-kadang ada pasir. Sebab tu bila masak bayam, bila saya beli bayam, saya pesan kat isteri saya, basuh bayam tu bersih-bersih. Tidak mesti akan rasa gigit pasir tu. Dan kalau ada parasite, kalau kita tak basuh dengan bersih dan kita tak masak pula, maka akan ganggu kita punya sistem imun. Jadi memang betul, kalau ada masalah kanser apa, kalau kita nak makan suplemen ke, kita nak makan ubat berkaitan dengan kanser, kita kena bersihkan dulu, bebaskan dulu tubuh badan kita daripada parasite. Memang betul, tapi kita tak ada lah kata mitos atau fakta. Dia fakta secara indirectly, dia bukan direct, indirectly. So apa-apa kita kena bersihkan dulu. So kuncinya pada usus kita, usus kecil ni bukan usus besar, usus kecil. Kalau usus kecil kita, tempat penyerapan nutrien tersebut ada mengandungi parasite, jadi ini akan ada masalah. Apa yang kita makan tu tak dapat, nutrien tu tak dapat diserap. Kanak-kanak kecil anak-anak kita umur 2-3 tahun, dia tak nak makan nasi, dia makan benda merapu contohnya tak nak makan nasi, lepas tu terbantut tu besaran dia, tak lalu nak makan. Cuba cek dekat hospital. Biasanya dia akan bagi ubat cacing. Bila makan ubat cacing, bila makan dia kan bunuhlah parasite. Ubat cacing ubat cacing tu ubat parasite lah, anti parasite, Helmin okey. Apa lagi yang saya boleh tambah okey, gejala. Apa simptom-simptom yang disebabkan oleh parasite? Okay, contohnya kita ambil cacing kerawit. Cacing kerawit ini biasa budak dapat kita orang tua kadang-kadang dapat. Bila ada masalah parasite cacing kerawit, biasanya akan ada masalah rentetan daripada dia adalah anemia. Kita pucat, hilang darah. Sebab cacing kerawit tu dia isap darah kita. Dia makan darah kita. Boleh jadi batuk, boleh jadi pening kepala, boleh jadi kita rasa mual, nak muntah. Tengok budak kalau jadi macam tu, ataupun orang tua jadi macam tu, cepat-cepat pergi check up. Gatal-gatal pada bahagian punggung, bahagian dubur tu kita rasa macam gatal je. Tengok budak-budak kan dia suka garu-garu, gatal. Itu antara petanda cacing kerawit lah. Okey. Yang seterusnya, dia boleh cacing juga, parasite ni boleh juga membawa kepada sakit perut berpanjangan. Sebenarnya bukan sakit perut, sakit bahagian usus. Kita rasa macam sakit dekat perut, tapi dia jangkitan pada usus. Sakit berpanjangan, lepas tu kita jadi cirit-birit, boleh jadi sesak nafas disebabkan saluran pernafasan tu tersumbat. Dan kita boleh jadi alergik. Alergik pun boleh jadi disebabkan cacing, parasite. Ada lagi satu kita panggil cacing rambu. Saintifik dah apa saya dah lupa. Cacing rambu. Cacing rambu ni disebabkan makanan yang kita makan tak dapat dihadam dengan baik, gatal bahagian dubur, terutamanya pada waktu malam, dan tidur yang tak cukup. Itu antara simptom. Boleh jadi simptom parasite. Lagi satu malaria. Gigil denggi, malaria lain. Denggi disebabkan virus, virus denggi. Malaria disebabkan parasite. Menggigil, demam, berpeluh, sakit kepala, kita rasa letih, tak bermaya, loya, muntah, anemia, kita pucat. Lepas tu kita jadi kekuningan, jaundice. Paling teruk boleh jadi sawan, boleh jadi koma. Boleh jadi jaundice, boleh jadi kekuningan. Sebab kalau dah jaundice tu,
parasite tu mungkin dah merebak ke hati. Oh, ini sangat bahaya Dan badan kita sebenarnya boleh bertindak untuk halang parasite ni, sistem tubuh badan kita. Tapi kita kena support sikit lah Kalau antaranya bila kehadiran parasite ni, dia ganggu enzim dalam tubuh badan kita. Dia ganggu enzim fungsi tubuh badan ni. Fungsi tubuh badan kita akan terganggu. Tapi kehadiran parasite ni sebenarnya akan menyebabkan tubuh badan kita ni trigger untuk lawan, dan dia akan ada side effect. Kalau badan kita dapat tahu ada kewujudan parasite, maka badan kita cuba untuk lawan parasite tu, dan kita akan ada side effect. Side effect ni boleh jadi macam yang saya sebut tadi lah. Kadang-kadang kita menggigil, itu badan kita cuba untuk lawan. Demam tu maksudnya tubuh badan cuba nak lawan dengan tingkatkan suhu dalam tubuh badan supaya parasite tu dimatikan. Sama juga kalau kita dijangkiti virus, kuman, kita akan demam dulu. Demam tu salah satu tubuh badan dia trigger lah. Dia trigger, ada benda asing masuk, musuh. Dia klasifikasikan sebagai musuh, maka badan kita cepat-cepat naikkan suhu, tinggikan suhu, kita jadi demam. Bila naikkan suhu, parasite tu dia tak bolehlah hidup dalam keadaan suhu tinggi. Dan benda ni kita kena kawal juga. Suhu badan tinggi pun tak elok untuk kita juga. Okey, itu soalan yang saya boleh jawab. Harap membantu Puan Zu Harun. So jawapan dia adalah betul. Bukan mitos, bukan fakta, tetapi betul secara indirectly. Secara tak langsung, memang kita kena bebaskan diri kita daripada parasite, barulah kita makan apa-apa, baru dia berkesan. Dari segi ubat tu sebenarnya, ubat tu ada ubat yang ada interaction dengan parasite, ada ubat yang tak ada. Itu kena bahagian farmakologi lah pula. Tapi kalau bab pemakanan ni memang betul, memang ada interaction. So kita kena bunuh parasite dulu, barulah apa-apa yang kita makan berkesan. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan parasite. Ada banyak lagi soalan, saya akan jawab dulu. Saya tengok kalau soalan tu saya tak pernah jawab lagi, saya akan jawab. Kalau saya dah jawab, saya akan tangguhkan dulu untuk selang beberapa tempoh masa, baru saya akan jawab. Ada yang tanya dalam live apa semua, dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp biasanya kita terlepas pandang, kita terlepas pandang. Admin kita ada 2 orang, ada 3 orang. Ada 3 orang admin yang handle 28 grup WhatsApp. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kerja-kerja admin ni dia blast info saja. Memang saya arahkan admin tim KS ni untuk blast info saja. Jadi kalau yang PM secara personal, PM personal admin yang baru kita akan collect, dia akan pass pada saya dan saya akan jawab lah. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Saya tengok sini ada Fauzia Ali, Norazia Mukhtar, Ramla Yunus. Waalaikumsalam. Kamsia Osman. Waalaikumsalam. Janita Abu Bakar. Tim saya ada bagi tahu Puan Kamsia Osman berkaitan dengan madu pecah. Okey. Kalau anda order dengan tim konsultan sihat madu, kalau pecah jangan risau, kita akan ganti yang baru. Kita akan ganti yang baru. Kita fahamlah sebab kadang-kadang ada yang yelah, kita pun tak boleh nak kawal kan. Bila postage kadang-kadang kan sekarang ni viral daripada satu kurier ni dia baling-baling. Benda tu kita tak boleh nak kawal. Kita dah pernah guna pos laju, kita dah pernah guna JNT pun ada kita tak boleh nak elak ni. Kadang-kadang madu dapat, dah pecah, dah habis dah madu. Jangan risau. Bagi tahu tim kami, kita bertanggungjawab. Walaupun sebenarnya bukan kesalahan kami bertanggungjawab, kita akan post madu yang baru. So jangan risau. Jangan risau dan jangan serik nak order. Tak ada masalah. Kita akan ganti yang baru. Tak ada masalah. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.